الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أما بعد. Alhamdulillah, kita kembali pada pembacaan kitab Safinatun Najah, di mana pada minggu yang lalu kita telah memasuki bab berkenaan dengan kewajipan melakukan mandi, sekaligus menunjukkan pada kita mandi-mandi yang wajib. Dan telah kita melalui semua tujuh mandi yang wajib. Yang terakhir adalah mandi sunat yang kita nazarkan, maka ia termasuk menjadi mandi yang diwajibkan ke atas kita. Dan juga pada mandi itu juga ada dinamakan sebagai mandi sunat, yang kita sedia maklum mandi menghadiri sembahyang Jumaat atau mendatangi sembahyang Jumaat hanya bagi orang yang mendatangi sembahyang Jumaat sahaja, mandi sunat hari raya dan seterusnya. Juga mandi sunat bagi orang yang baru masuk Islam, bagi orang yang baru baik ataupun pulih daripada kena gila dan sebagainya. Dan juga hukum makruh mandi bagi orang yang berpuasa, mandi dengan cara menyelam, dan juga mandi dengan tidak sah, mandi dengan secara haram, iaitu mandi dengan menggunakan air milik orang lain, dan mandi haram dan tidak sah bagi orang yang haid dan nifas, mandi dengan niat ibadat. Dan inilah hukum berkenaan dengan mandi. Jadi sekarang ini pengarang memasuki bab yang baru tentang rukun-rukun mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun furudul ghusli isnani an-niyatu wa ta'mimul badani bil ma'i. Rukun-rukun mandi itu ada dua. Yang pertama adalah niat, dan yang kedua adalah meratakan air ke seluruh badan. Baik, awal sekali pengarang mengatakan bahawasanya rukun-rukun mandi itu yang pertama adalah niat. Kenapa dikatakan ini rukun pertama? Kerana ia untuk membezakan mandi-mandi kita yang adat, yang kebiasaan kita mandi, dengan mandi-mandi yang ibadat. Mandi-mandi yang sunat ke, mandi-mandi yang wajib ke, maka kedua-duanya mandi ini memerlukan kepada niat. Jika mana dia mandi untuk mengangkat hadas besar, maka dia berniat sekali dengan untuk mengangkat hadas besar. Dan niat itu boleh dilakukan sama ada dengan bahasa Melayu pun boleh, bahasa orang putih pun boleh, bahasa Arab pun boleh, dan terserah pada kita. Mana yang kita selesa, mana yang mudah bagi kita untuk kita berniat. Sama ada untuk mengangkat hadas besar, haid dan juga nifas. Begitu juga dengan untuk mengangkat junub, mandi untuk junub dan sebagainya. Baik, waktu niat itu apabila kena air pada badan kita. Tak kisahlah anggota yang mana kena air dulu, kita jatuh niat, maka dihukum sah. Jadi melakukan atau menjatuhkan niat ketika mandi itu hukumnya adalah wajib, dan seperti biasa tempatnya itu dalam hati. Baik. Kemudian yang kedua adalah wa ta'mimul badani bil ma'i, meratakan air, meratakan seluruh anggota badan dengan air. Jadi apabila kita meratakan, kalau kita melihat dari sudut bahasa, badan ni bermakna selain daripada kepala. Ini kalau ikut dari sudut bahasa. Tetapi dalam sudut hukum di sini bermakna seluruh tubuh badan kita, daripada ujung rambut sampai kepada ujung kaki. Semuanya ini wajib diratakan, mesti kena air. Sama ada kita nak pakai gayung ke, kita nak pakai paip hujan ke, kita nak pakai
paip getah ke, terserahlah. Semuanya wajib, tubuh badan kita mesti kena air. Rambut-rambut kita, janggut kita yang tebal ke yang tipis, ini mesti semuanya mesti kena air. Yang zahir, yang dapat dilihat oleh pandangan manusia, yang tak dilihat itu tidak wajib. Yang tak dapat dilihat, bermakna jangan sampai nak ratakan air lubang telinga, kita pun ambil paip getah pun bodoh. Ini kurang sihat akal nampak dia. Subhanallah. Jadi dia yang zahir telinga ni, ini kena belakang ni semua, ini mesti dikena air. Kuku kita pun sama juga. Kalau kuku kita panjang yang sudah bertukar warna, macam-macam ada makanan kat dalam, kena keluarkan. Maka kalau air tak masuk dalam, maka kotoran itu blok. Jadi kotoran tu blok, bermakna air di bawah kuku tu tak kena. Air tak boleh masuk yang di bawah kuku tu, maka jadi tidak sah. Begitu juga dengan kaki pun sama juga. Dan segalanya lah. Rambut-rambut kita semua dan sebagainya, mesti diratakan air pada semuanya. Selam boleh. Kalau selam tu lain cerita. Pasal kita nak sentuhkan kadar mandi biasa ni. Jadi kalau kita mandi biasa, semuanya ni. Kalau kita menyelam, bermakna pun sama kita kena ganyah lah. Niat bila mandi selam, bila dah masuk. Dah masuk. Baik. Kemudian, ini berkenaan dengan rukun bagi wuduk. Rukun bagi mandi. Bermakna, jika mana orang tu sedang mandi, tiba-tiba nak terbuang angin, dia nak terbuang air kecil, nak terbuang air besar, boleh. Kemudian sambung mandi balik. Sah. Tak jadi salah. Cuma, dia akan membatalkan wuduknya saja. Tapi mandi tetap sah. Mandi dia tetap sah. Pasal di antara, sebab tu kalau kita dah selesai membicarakan berkenaan dengan rukun-rukun mandi, ada juga di dalam mandi itu perkara-perkara yang disunatkan. Di antaranya adalah mandi dalam keadaan berdiri bagi mereka yang mampu. Pertama, yang kedua adalah menghadap kiblat, berwuduk, membaca ta'awuz, membaca basmalah, membasuh sebanyak 3 kali. Kalau kita ikut kebiasaannya, bermakna kita mulakan dengan berwuduk, kemudian kita basuh mulai arah kepala, kemudian didahulukan yang kanan daripada yang kiri. Dia dahulukan yang depan daripada yang belakang. Dan seterusnya. Jadi ini dinamakan sebagai di antara sunat-sunat mandi. Juga di antara sunat-sunat mandi tidak membuka aurat ketika dia mandi. Tetapi kalau di tempat yang lain, di tempat yang bukan kebiasaan dia mandi, contoh bukan kat rumah dia tumpah rumah kawan ke, pergi tempat-tempat yang lain, pergi staycation ke dan sebagainya, tidak ada tempat pakaian untuk dia tutup aurat, maka takut dilihat oleh makhluk-makhluk yang lain, maka disunatkan untuk dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illa huwa. Disunatkan membaca Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illa huwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghalang pandangan makhluk daripada melihat auratnya. Ia bukan sahaja ketika kita mandi, begitu juga kita nak qada hajat. Nak qada hajat, kita nak masuk bilik air ni, dalam bilik air macam-macam makhluk ada. Subhanallah. Dan kita pula buka aurat kita bukan nak pergi melepas, subhanallah, jin-jin ni tengok pula. Yang lagi malang, dia gantung burung dia ke atas tiang. Dekat dalam bilik air, kat shower tu dia gantung burung peliharaan dia. Burung ni ada tengok, alamak Pak Haji ni buang pisang, buang air, alangkah suinya aku hari ni. Contohlah, jadi kita nak lihat, nak tutupkan pandangan makhluk daripada melihat kita punya aurat, maka kita bacalah Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illa huwa. Dalilnya terang, boleh lihat dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Baik, jadi inilah di antara sunat-sunat ketika mandi. Baik, kemudian kalau dia memang angkat wuduk, contoh bagi orang yang mandi sunat, orang yang mandi sunat, dia mandi sunat tidak cover perbuatan yang wajib seperti wuduk. Contoh kita nak sembahyang Jumaat, kita pun mandi sunat Jumaat. Dengan mandi sunat Jumaat itu, ia tidak dapat menggantikan wuduk yang wajib untuk kita ambil melakukan sembahyang Jumaat. Pasal mandi sunat Jumaat itu hukumnya adalah sunat. Yang wuduk untuk sembahyang Jumaat hukumnya adalah fardu. Jadi fardu yang sunat, dia tak boleh gantikan fardu atau tak boleh override. Tak boleh kata saya dah mandi sunat Jumaat, okey dah salah, bermakna saya dah tak payah angkat wuduk lagi. Tidak. Yang sunat-sunat, yang wajib-wajib, bersalahan kalau kita mandi wajib. Kalau kita mandi wajib hari Jumaat, kita niat untuk mengangkat hadas besar atau mengangkat
junub, mandi junub. Maka dengan mandi junub itu, dalam mandi kita itu, kita tidak melakukan perkara-perkara yang batalkan wudu, maka mandi junub itu boleh jadi sebagai pengganti wudu. Tak payah angkat wudu lagi. Tapi kalau kita dah melakukan perkara-perkara yang batalkan wudu, mohon maaf seperti menyentuh kemaluan ketika nak mandi, maka itu dah batalkan wudu, wajib untuk dia niat lagi. Wajib untuk dia wudu lagi. So, kalau dia mandi sunat, tak menggantikan wudu yang wajib. Tak menggantikan wudu yang wajib. Yang menggantikan itu mandi yang wajib saja. Subhanallah. Jadi inilah lebih kurang perkara-perkara yang berkaitan dengan sunat-sunat ataupun adab-adab bagi orang yang mandi. Wallahu a'lam bishawab. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada esok hari berkenaan dengan tajuk lain insya-Allah. Pada surah Al-Asr dan tasbih kafaratul majlis. آمين 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 يا رب العالمين. ربنا تقبل دعاءنا وأعمالنا وصلاتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.